Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam anda tahu yang semalam Nvidia baru sahaja lancarkan line up grafik card terbaru mereka secara rasmi iaitu Nvidia GeForce RTX 4000 series. Untuk peringkat awal ni mereka perkenalkan kepada kita RTX 4080 yang 12GB RAM dengan 16GB RAM. Kemudian ada RTX 4090. Cuma kalau kita teliti balik apa yang mereka offer kepada kita ni, tak ada benda yang istimewa sangat. Tak ada benda yang membuatkan kita rasa macam wajib beli grafik card terbaru dari Nvidia ni. Even bagi saya, Nvidia macam gali kubur sendiri. Apa-apa pun video kali ni berkisarkan keynote Nvidia semalam dan saya nak kongsikan dengan anda beberapa pendapat saya tentang grafik card terbaru Nvidia ni. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okay, first kali yang anda kena tahu dengan pelancaran grafik card terbaru dari Nvidia ni ialah dia punya code name, iaitu Ada Lovelace. Ada love tak? Kau ada love? Aku tak ada love. Kau ada love? Apa-apa pun, mereka lancarkan 3 grafik card terbaru, 4080 dengan 12GB RAM, 4080 dengan 16GB RAM dan RTX 4090. Cuma dekat sini saya macam tertanya-tanya jugalah, kenapa dia guna satu nama iaitu RTX 4080 tapi variation RAM berbeza. Satu 12GB dan satu lagi 16GB. Even dia punya performance, dia punya hardware pun sedikit berbeza. Why not dia panggil je RTX 4080 16GB sebagai RTX 4080 Ti? Tak pastilah, maybe dia ada particular tentang chip dan sebagainya. Lantak dia, yang penting kita sebagai consumer jangan tersalah beli. Anda tengok dekat atas rak tu ada RTX 4080 kan? Anda tak check 12GB ke 16GB sebab performance dia totally berbeza. That's why anda kena hati-hati, okay? So, secara ringkas, improvement yang paling besar dekat RTX 4000 series yang dilancarkan semalam bagi saya ialah dia punya power consumption lah. Dengan power consumption yang lebih kurang sama dengan graphic card sebelum ni, RTX 3000 series, dia mampu bagi kepada kita triple, quadruple performance lagi bagus. Saya bagi contoh macam RTX 4090. Memang dia punya power consumption sedikit tinggi kalau nak dibandingkan dengan RTX 3090 Ti, tapi perbezaan performance dia punya base clock tu boleh tambah sampai 40% kot. Dan size untuk Nvidia GeForce RTX 4000 series ni gila besar lah. Anda boleh tengok dalam dia punya website rasmi, nampak bulky gila kot. Lepas tu, benda yang paling wow untuk pengguna ataupun consumer macam kita ni ialah tentang DLSS 3. DLSS dia stand for Deep Learning Super Sampling. Kalau siapa-siapa yang tak tahu tentang DLSS ni, kita boleh kata dia macam satu AI feature untuk improve grafik dan juga performance gaming untuk satu-satu graphic card. Kalau Nvidia kita ada DLSS, kalau AMD kita ada Fidelity FX tak silap saya. So, dia tunjuk kepada kita dalam keynote tu, dia tunjuk kepada kita kalau kita guna DLSS 2 untuk Cyberpunk Full HD, kita akan dapat dia punya FPS tu sekitar 20 hingga 30 FPS. Tapi once dia tukar kepada DLSS 3, dia punya FPS tu dia naik sampai 100 FPS untuk ultra setting dan juga RTX on. Memang best gila lah. Cuma dekat sini saya tertanya-tanya satu benda, iaitu untuk jadikan RTX 4000 series ni special nak dibandingkan dengan adik-adik dia terdahulu, Nvidia bagi tahu yang dia punya DLSS 3 ni hanya untuk RTX 4000 series. Kalau anda ada RTX 3090 Ti sekalipun, anda tak boleh nak guna DLSS 3 ni. Jadi bila tengok apa yang dibentangkan, dia punya Cyberpunk tadi, dia pakai Full HD, then dia tunjuk improvement macam tu, saya macam tertanya-tanya lah,
teruk gila performance 4080 sampai FPS untuk RTX Ultra setting Cyberpunk Full HD 30 FPS kan. Tapi tu just sekadar saya punya assumption lah. Mungkin juga ini sekadar nak tunjuk perbezaan antara DLSS 3 dengan DLSS 2. Wallahu a'lam. Okay, last kali tentang dia punya harga, yang mana kita boleh nampak line up RTX 4000 series ni harga permulaan dia agak mahal kalau nak dibandingkan dengan RTX 3000 series. Macam RTX 4080 yang 12GB RAM tu, harga pelancaran dia ialah 899. Manakala untuk RTX 3080 masa dia mula-mula dilancarkan dulu ialah 699. Beza $200. Kemudian kita boleh nampak juga masa mereka announce harga tu, selain dari RTX 4000 series dekat atas, mereka ada letak juga RTX 3000 series. Macam 3060 bermula dengan $369. Dekat sini saya fikir satu benda lah, kenapa mereka tunjuk juga harga ataupun line up RTX 3000 series. Saya punya assumption mungkin mereka ada banyak gila stok untuk RTX 3000 series, tapi macam saya cerita dalam video sebab utama, sebab sebenar kenapa EVGA berhenti keluarkan grafik card tu, mereka memang banyak gila stok untuk 3000 series punya chipset. Cuma disebabkan mereka kena keluarkan juga produk baru untuk bayar gaji pekerja mereka. That's why mereka announce. Tapi dalam masa sama mereka cuba promosikan RTX 3000 series ni. Yang ketiga, perbezaan terbesar antara RTX 4000 series dengan 3000 series, kita ketepikan dia punya performance tadi, ialah dia punya DLSS 3 yang saya cerita tadi. So dia jadi macam katakan anda beli 3080 dan anda bandingkan dengan 4080 yang 12GB RAM tu, anda akan bayar extra lagi $200 semata-mata untuk software update je. Saya boleh kata dia macam software update je. And benda ni saya quite confident yang Nvidia akan bagi, walaupun sekarang dia kata dia tak akan bagi kepada RTX 3000 series punya user. Somehow saya ada satu, kita panggil intuition, saya ada insting yang mengatakan satu hari nanti Nvidia akan buka juga DLSS 3 kepada RTX 3000 user series. Sebab nak tak nak dia akan hadapi satu persaingan dari AMD. Pada November nanti AMD akan keluarkan 7000 series punya graphic card yang akan lengkap dengan fidelity tu nanti. Kalau dia punya fidelity tu power gila, Nvidia terpaksa akur and dia akan bagi kepada RTX 3000 series supaya orang beli juga. Anda kena ingat yang Nvidia dia ada banyak gila chipset 3000 series yang belum dijual. So kalau dia berkeras macam tu, dia tak boleh jual lah 3000 series. At last dia yang rugi besar. That's why bagi saya satu hari nanti anda akan dapat juga, kalau anda pakai RTX 3000 series punya graphic card 3060 dan ke atas, insyaAllah anda akan dapat juga DLSS 3 ni. Seterusnya tentang ray tracing. Ray tracing ni bukanlah ray tracing ni bukan satu mitos atau something yang kita kata gimmick Nvidia buat untuk pancing user beli. Nope. Ray tracing betul-betul wujud, dan game yang boleh ray tracing on dengan ultra setting, grafik dia lawa gila. Tapi key dia punya point yang paling penting ialah ultra setting. Anda tak boleh main ray tracing on dengan mid setting. Kalau anda buat macam tu, anda tak akan nampak perbezaan yang ketara. Just side note kan. That's why bagi saya RTX 3050 adalah grafik card yang paling nonsense. Performance dia lebih kurang sama dengan GTX 1660 Super, tapi harga dia mahal. Orang kata RTX 3050 ni boleh main ray tracing apa cerah, but trust me, kalau anda tak main ray tracing ultra setting, anda tak akan faham maksud ray tracing tu sendiri. Seriously, anda kena try graphic card yang mampu carry game ultra setting ray tracing on, baru anda faham maksud ultra tracing yang saya cuba sampaikan ni. Okay, ray tracing ni diperkenalkan dekat RTX 2000 series, which is 3, 4, 5 tahun kebelakang. Masa tu banyak game yang tak support, dan sebenarnya sampai sekarang pun masih banyak game yang tak support ray tracing. Boleh kira dengan jari kot. Cuma
Semalam, Nvidia announce software AI untuk developer convert game mereka jadi ray tracing on. Walaupun bukanlah kita kata fully ray tracing, but still benda ni bagi kepada kita satu harapan untuk main game ray tracing dengan lebih banyak. So, dengan improvement yang bagi saya sikit gila ni, dia tindakan Nvidia lancarkan RTX 4000 series ni ibarat gali kubur sendiri. Cuma anda kena faham, dia just gali kubur, dia tak masuk ke dalam, dia tak jadi mayat untuk ditanam lagi. No, dia just gali kubur sahaja. Sebab kita kena berpijak pada bumi nyata. Nvidia masih lagi pegang market share untuk grafik card. Tak silap saya 70 hingga 80%. Sangat-sangat besar Untuk AMD take over market share ni, dia keluarkan grafik card power macam mana sekalipun, dia still perlukan masa, and dalam masa yang mereka perlu tu, Nvidia boleh buat apa-apa sahaja. Mereka boleh fight back, mereka boleh buat anything sebab memang market share sangat-sangat besar. Untuk AMD fight, dia kena makan at least untuk Nvidia cuak. Untuk Nvidia cuak, AMD kena makan lebih kurang 50% market share, barulah Nvidia dia dengar kata-kata orang. Kalau tak, dia jadi macam AVGA lah. AVGA nak quit ke, nak apa ke, dia tak kisah. Lantak kau. Yang penting aku still ada untung aku still ada produk untuk aku jual. So, saya akan review RTX 4000 series dalam masa terdekat. Maybe minggu depan saya akan dapat grafik card tu. Sama-sama kita tengok dia punya performance macam mana. Betul ke tak berbaloi untuk kita upgrade grafik card kita dari RTX 3000 series ke 4000 series. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berebah. Jumpa lagi.